Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan last but not least, semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Untuk hari ini kita nak cerita berkenaan dengan pokok ataupun gangguan-gangguan yang ada dekat pokok. Jadi untuk cerita yang pertama ni, kita nak cerita pasal pokok paku lima. Pokok paku lima tu dia macam yang ni lah. Korang tengok mana, korang kenal ke pokok paku lima tu macam mana kan? Okey, kita mulakan cerita dia. Izinkan saya ceritakan satu kisah tentang kejadian di sebatang pokok yang agak mistik di taman perumahan saya. Baik, cukuplah kita bermukadimah ni. Jadi mari kita mulakan cerita. Sebelum tu, biar saya terangkan pelan taman saya ni dulu. Bila masuk taman, dekat depan tu ada satu masjid tau. Jalan masuk sikit lagi ada pokok paku lima dan sebuah klinik dekat taman saya lah. Jalan lagi dan belok kiri barulah jumpa rumah-rumah. Kiranya sebelum nak jumpa rumah-rumah tu, kena lalu dekat pokok paku lima dengan klinik tu dulu. Baik, kejadian ni berlaku pada tahun 2017 semasa saya masih menetap di Kedah waktu tu. Saya ada seorang jiran yang boleh dikira agak rapat juga dengan keluarga kita lah. Saya gelarkan nama dia ni Abang Mail. Okey, dalam cerita ni sekarang hero dia ialah Abang Mail. Okey. Abang Mail ni dia selalu keluar lepak malam tau dengan member-member dia. Dan selalu kalau lepak-lepak malam ni, dia punya time untuk punch card dan balik ke rumah adalah dalam pukul 2 ke pukul 3 pagi tau, macam tu. Jadi biasalah budak-budak muda kan, memanglah selagi tak orang kata pukul 2-3 pagi tu, selagi tu dia tak balik lagi kata dia kan. Jadi pada satu malam tau, kira-kira dalam pukul 12 suku macam tu, Abang Mail ni baru pulang daripada melepakkan dirinya dengan kawan-kawan dia dekat kedai mamak. Okey, entah mengapa suasana malam tu agak suram dan lain daripada kebiasaan. Dan Abang Mail ni menunggang motosikalnya sambil menyanyi-nyanyi lah. Sebaik sahaja dia memasuki taman perumahan kita ni lah. Dari jauh kelihatan sebatang pokok paku lima yang besar dan rendang dan telah berada dekat situ buat sekian lamanya. Memang pokok tu dah lama kat situ lah. Jadi kalau orang lain, semestinya mereka akan start memecut motosikal sebaik sahaja tiba dekat dengan pokok tu tau. Tapi yang Abang Mail ni pula ada lain pula cerita dia. Abang Mail ni boleh relax kan, acah-acah macam what peace je kan, buat macam tak tahu je. Dan macam tak ada apa-apa yang perlu ditakutkan. Dia pun relax je bawa motor. Jikalau dia tidak mengganggu mereka, mengapa mereka nak mengganggu dia? Dalam hati si Abang Mail ni lah kan, aku tak kacau kau, kenapa kena kacau aku? Lebih kurang gitulah agaknya. Dan dia pun terus menyanyi dengan riang dan gembira waktu walaupun kedudukannya daripada pokok tersebut hanyalah orang kata sekangkang ke dekat sangat kan. Dia pun waktu tu Abang Mail tengah menyanyi sejarah mungkin berulang. Lagu new puasa tu kan, dengan irama al-hunah yang terlebih-lebih dia tu kan. Dan tiba-tiba nyanyian dia tu terhenti tatkala
mendengar tawa yang sangat halus dan perlahan datang daripada entah mana tahu. Dan dia melihat sekeliling. Kalau masih ada kanak-kanak bermain kat sekitar pokok tu, tapi mana mungkin kan? Sebab waktu tu dah pukul berapa, mana ada budak-budak main time itu. Dia tengok-tengok, kosong. Tak ada apa-apa pun, tak ada budak pun kat situ. Dan tak mungkin ada kanak-kanak main-main pada waktu sebegini. Dan dalam hati ni Abang Mail ni cuba berhusnuzon lah. Mungkin salah dengar kot, kata dia kan. Dalam hati dia menyambung kembali nyanyian tadi yang tergedala akibat iklan yang tidak berbayar tadi kan. Dan sekali lagi Abang Mail terdengar lagi. Ya, memang tak salah lagi. Itu adalah bunyi gelak ketawa. Dan Abang Mail memperlahankan motornya sambil lihat ke kiri dan kanan. Tetapi sama sahaja masih tiada walau seorang pun manusia yang ada berhampiran dengan Abang Mail. Dan getis hati Abang Mail waktu tu, ini dah lain macam dah ni kan. Waktu tu peluh kat dahi ni dah peluh, kata peluh jantan, peluh sejuk dah keluar tau. Badan dia pula waktu tu dah menggeletar dah. Dah menggelegar dah macam tu kan. Tiba-tiba si Abang Man ni ambil keputusan untuk toleh ke belakang. Macam mana yang dia terlintas dalam fikiran dia. Dia pandang je. Ya Allah, kata dia macam tu tau. Jadi alangkah terkejutnya Abang Man apabila mendapati ada seekor pontianak yang sedang terbang mengekori dia daripada belakang. Agaknya lah macam tu kan. Saya tak pernah kena kejar dengan pontianak lagi. Minta-minta janganlah ya kan, tak simpang lah. Tiada apa pun yang mampu dia lakukan selain memecut laju dan berharap agar pontianak tu penat kejar dia. Dia pun pecut gitu kan, kata dia kan. Dan tubuh dia waktu tu dah memang seram sejuk lah, tak kala mendengar hilayan sang pontianak tu. Pontianak tu hilai makin lama makin kuat tau, menandakan dia makin lama makin dekat. Dan Abang Main pula waktu tu cuba membuka mulut untuk nak baca ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat kursi, segala ayat yang dia mampu lah. Namun hampa kerana bacaannya menjadi tunggang langgang, kerana perasaan takut yang menyelubungi diri dia waktu tu. Yang terkeluar alik bata. Dan bunyi pontianak tu semakin lama semakin dekat. Pontianak tu ketawa seolah-olah mengejek manusia yang menjadi mangsanya ketika itu. Dan Abang Mail semakin memecut laju motosikalnya. Apabila mendapati jarak antara dia dengan rumah dia tu dah semakin dekat, faktor keselamatan dia dah macam tak kisahlah, lantaklah nak jatuh ke nak apa ke, yang penting sampai rumah dulu, kata Abang Mail lah. Dan waktu tu pontianak tu pun masih tak berputus asa, masih lagi mengejar Abang Mail kan. Sesampai Abang Mail kat depan rumah dia, dia turun dengan tergesa-gesa dan menyebabkan motosikal dia pun jatuh. Dia pun tak parking, mungkin tak turunkan stand ke macam mana. Dia letak je, dia turun je, terus lepas motor. Mungkin motosikal dia jatuh lah. Dan dia pun ada luka-luka kecil jugalah. Dan tidak jauh daripadanya, kelihatan pontianak tu sedang terbang menuju ke arah dia lah. Jadi Abang Mail ni terus berlari menuju ke rumah dia, dekat tung. Dia mengharapkan ada orang lah buka pintu time tu kan. Sebab tapi walaupun waktu tu dah pukul berapa, mana ada orang lagi. Bayangkan jarak pontianak tu yang semakin lama semakin dekat dengan dia, tapi pintu yang dia ketuk ni masih tak dibuka lagi. Tak percaya kan? Tapi kena juga percaya sebab ni cerita saya. Okey, Abang Mai pun jerit tau. Ibu, Abah, suruh buka pintu lah. Jeritnya dengan air mata jantan mengalir kat pipi. Tiba-tiba bam, pintu buka tau. Tepi, bagi aku masuk cepat. Dan Abang Mai pun masuk dan kunci balik pintu tu. Dengan perlahan-lahan dia bergerak ke arah tingkap dan mengelak langsir tengok. Waktu tu sedikit demi sedikit di hadapan rumahnya, kelihatan pontianak tersebut sedang bertinggik dekat atas pokok cempedak yang ada dekat depan rumah Abang Mail waktu tu.
dan sambil merenung ke arah Abang Mail yang daripada sebalik tingkap tu lah. Dia cepat-cepat menutup tingkap. Dan tiba-tiba adik dia pun tanya, adik dia yang tadi buka pintu tu lah kan, "Bang, kenapa abang ni? Malam-malam balik dah macam orang apa, kena kejar hantu ke?" Tanya adik dia tau. "Shh, diam lah kau. Pergi masuk tidur sana. Esok kan sekolah," kata Abang Mail. Jadi selepas kejadian menyeramkan itu, Abang Mail diserang demam terkejut selama beberapa minggu ya. Setelah disembuh, Alhamdulillah, dia masih lagi keluar melepak dengan kawan-kawannya. Masih tak serik guys. Tapi dia akan pulang ke rumah sebelum pukul 10.30 malam. Ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Jadi pada siapa yang dekat-dekat rumah dia tu ada pokok paku 5, hati-hatilah ya. Okey, kita teruskan dengan kisah seram Malaysia yang kedua. Okey, baik. Untuk kisah yang kedua ni, kita beralih ke sudut pertanian pula. Kali ni kita pergi melihat pokok kekabu. Siapa tahu pokok kekabu tu rupa macam mana. Okey, pokok kekabu tu dia rupa lebih kurang macam ni tengok sini. Okey, mari kita mulakan cerita dia. Dan saya berasal di sebuah negeri di selatan tengah air, kata dia. Rumah tempat saya membesar ni pula berada di dalam kawasan kampung, tetapi keliling dia tu bandar. Dia ibarat ala-ala kampung baru lah yang ada dekat Kuala Lumpur sana tu kan. Jadi kisah yang akan saya ceritakan ni berlaku sewaktu bulan hantu kaum Cina yang kita bicarakan, yang dia orang adakan sembahyang hantu. Biasanya kalau perayaan sembahyang hantu ni kan, kita akan nampak kan kaum-kaum Tionghoa ni ataupun kaum-kaum Cina ni, dia akan letakkan persembahan mereka ataupun makanan ataupun lilin ataupun dupa atau colok tu, dia akan bakar benda tu dekat tepi-tepi jalan tau. Itu bahaya korang janganlah pula terpijak ke apa, sebab kita kena hormatilah dia orang punya sembahyang dia orang kan. Sebab kita ni hidup dekat Malaysia ni berbilang kaum, ada India, ada Cina, ada Melayu dan macam-macam lagi kaum kan. Jadi kita sambung cerita tadi. Saya, mama dengan adik-adik saya berada dekat rumah tau waktu tu, tengah tunggu ayah pulang ataupun papa pulang. Papa ni merupakan seorang pandu teksi yang selalunya pulang pada lewat malam. Biasalah orang drive taksi kan. Drive taksi kan, mungkin cerita zaman dulu taksi. Sekarang dah taksi dah kurang dah, tak ada dah kan. Yang ada sekarang Grab, InDrive kan. Tapi ni mungkin cerita zaman-zaman waktu taksi masih banyak digunakan. Okey. Sementara menunggu baba ni balik daripada kerja, saya dengan mama melayan kisah hantu Cina. Siapa pernah tengok kisah hantu Cina ni? Hantu Cina yang lompat-lompat tu kan, toing-toing. Sekarang ni boleh cari dekat YouTube, masih ada lagi cerita-cerita tu. Cuma gambar tak bercantik lah Okey, yang waktu tu pula adik-adik saya semua sudah tidur dah pun, sebab waktu tu jam pun dah menunjukkan pada angka pukul 1 pagi. Dan tiba-tiba kami terdengar suara perempuan menangis dekat kawasan tengah-tengah rumah tau. Baik. Jadi rumah saya ni terbagi kepada 3 bahagian tau. Satu ruang tamu, dengan tengah-tengah tu rumah tengah lah. Dengan biasa rumah tengah ni bahagian tempat makan kan. Dengan belakang sekali biasanya dapur. Jarak antara satu part dekat rumah saya ni agak jauh-jauh lah kata dia, mungkin rumah dia besar kat ni. So mama yang terdengar bunyi tersebut bertanya kepada saya, adakah saya mendengar benda yang sama, kata mama. Saya waktu tu tengah menonton cerita hantu Cina lompat-lompat tu, pun perlahankanlah bunyi remote TV tu kan, perlahankan TV. Tin 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 tin. Jadi cuba fokus untuk mendengar bunyi apa benda yang bunyi tu lah. So seperti yang mama dengar, saya pun dengar tau. Bunyi suara macam sayu, mendayu-dayu macam tu tau. Jadi saya pun dengar bunyi yang sama. Semakin lama, bunyi suara perempuan tersebut semakin kuat dan semakin mendayu-dayu. Dia macam perempuan tu sedang menangis tau.
Macam tu. Sebab tu kami tinggal kat kawasan tanah sendiri tau. Tapi di sekeliling kami tu penuh rumah sewa mak tok saya. Tau. Jadi rumah kami yang kat situ tu, area tu, rumah kami ni rapat-rapat. Dan anggapan mama, mungkin jiran sebelah rumah kot, dia orang tengah gaduh ke, seorang ni duduk kat tangga luar lah, jadi mungkin suara dia macam tu kita boleh dengar. Dan sebab sebelum ni benda-benda macam ni pernah jadi, dan adalah dia orang bergaduh, sampai kita boleh dengar dia orang punya nangis gitu kan. Tanpa nak fikir yang pelik-pelik kan, kita orang pun husnuzon lah. Mama pun bangun untuk ke dapur kerana dah terasa haus kat tekak dia. Korang-korang nak minum air. Dan tak lama selepas tu, mama ni muncul daripada dapur baik semula dengan muka macam cuak-cuak gitu kan, menyentuh bahu saya tu dan memberitahu saya yang suara perempuan menangis tu bukan datang daripada sumber yang kami anggap tadi, maksudnya daripada luar rumah tu lah, tapi sebenarnya suara tu datang betul-betul daripada kat belakang rumah, dekat dapur rumah kita tau. Jadi belakang rumah saya ni ada sebatang pokok kekabu yang agak tinggi dan menyeramkan tau. Siapa dekat rumah dia ada pokok kekabu tak serius tau. Ini saya pun dekat rumah saya yang satu lagi tu, dia ada pokok kekabu dan serius memang macam ada sedikit something yang tak kena tau. Saya pun tak tahu nak cerita macam mana jadi kita teruskan cerita. Dan bulu roma saya waktu tu dah mula meremang. Ya Allah, daripada belakang rumah kami kan suara perempuan tu datang. Dan benda tu terdetik dalam kepala otak saya tau waktu tu. Semakin kami tercari-cari daripada mana bunyi suara tu datang, semakin kuat pula bunyi dia, mendayu-dayu lagi jadinya. Dan tak lama lepas tu, bunyi teksi papa pun dah macam menghampiri rumah lah. Jadi bunyi daripada atas bukit tu menuju ke rumah kami tau. Menyala lampu teksi tu menerangi rumah dan terpadam tidak berapa lama kemudian. Dan saya dengan mama terus berlari dua-dua ni kan, anak beranak berlari menyerbu kat papa ni lah. So nak pergi cerita dengan papa. Jadi bila kita cakap papa ada bunyi something lah, orang tengah menangis kat belakang tu, kata dia. Papa pun jawab, tu kat belakang tu tengah bergayut, nak tengok? Jom papa tengok, bawa kau tengok, kata bapa dia lah. Lepas tu mama pula jawab, you ni ada pula dah bawa kita orang pergi tengok benda tu. Lepas tu papa cakap balik semula, habis tu yang you sibuk sangat tanya benda-benda yang menangis, mendayu-dayu tu. Yelah, orang pun tengah balik. Mungkin lah papa waktu tu balik, dia tengah penat kan, kita itu ini kan, jadi dia pun mungkin malas sangat nak melayan agaknya, mungkin lah sebenarnya sebelum ni pun sepupu saya, kita letak nama dia Q pernah juga alami benda yang sama tau. Si Q ni pernah juga kena gangguan yang macam ni lah. Saya ada sebutkan rumah kami ni di kampung tengah-tengah bandar kan, macam dekat Kuala Lumpur tu yang ada kampung kat tengah-tengah bandar tu kan. Jadi tempat kami membuang segala sampah sarap segala bagai ni adalah dekat belakang kawasan kampung kita orang ni. Jadi kebetulan hari tu ada kenduri kat rumah mak tok. Mak tok ni mungkin rumah nenek dia agaknya Jadi ada rumah kenduri dekat rumah mak tok tu tau. Jadi tugas membuang segala sampah sarap bila dah selesai majlis ni, biasanya cucu-cucu ni lah yang akan diberikan tugas untuk membuang sampah ya. Jadi sampailah giliran si Q ni untuk membuang sampah tu. Ini adalah waktu petang, waktu senja macam tu. Dibawa pula lampu suluh dan dia membawa sampah tu bersama-sama. Mungkin senja dah start gelap dia pun bawa torchlight, bawa sampah ambil jalan untuk nak dibuang kat belakang kampung lah belakang kampung atau belakang rumah lah macam tu. Dan sesudah sampai, si Q ni dah sedia lah dengan langkah kuda-kuda konon-konon nak swing lah sampah tu, nak baling kan, untuk lempar sampah ke gaung tu sambil melia-lia suluh lampu suluh ni kan, tengok sana tengok sini. Dan bila tiba-tiba tepat lampu suluh tu menyuluh tau, ada sesuatu benda yang sedang tepat memandang ke arah si Q ni. Benda tu tergantung, dia macam terawang-awang lah, gentayangan macam tu tak ada kaki tau, dengan rambut melia menutupi muka dan berkain putih lusuh. Apa tu? Kapul lah mungkin Okay, Q waktu tu kaki dah lemah longlai dah, macam dipaku ke tanah kata dia. Hendak lari dah tak boleh, nak jatuh terjelepuk juga dah tak boleh. Orang kata dah terus
metu dia apa, freeze dia macam tu kan, keras terus kat situ. Menahan rasa takut ni sambil terkumat kamit mulut melafaz membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang tak tahulah betul ke tak betul bacaan dia tu, janji dia baca je kata dia kan waktu tu. Dikumpul segala kekuatan si Q ni nak berlari juga akhirnya, dan dia pun mula berlari, dapat jugalah lari. Dan cerita ini disampaikan kepada kami ketika itu sedang kita orang ni tengah sibuk basuh pinggan mangkuk kat dapur. Jadi berakhirlah kisah seram Malaysia pada kali ini. Harap korang semua enjoy dengan kisah ni, dan sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya, dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Okey, baik. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.